Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Cikgu harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga di rumah. Kita akan sambung pelajaran Bahasa Melayu kita pada hari ini bersama Cikgu Nurli. Sebelum kita memulakan pelajaran, pastikan kamu bersedia dengan alatan menulis seperti pensil yang tajam, pembaris pemadam dan buku teks Bahasa Melayu tahun 4 jika masih ada dan juga buku tulis karangan. Buku tulis karangan, buku yang berwarna kuning. Buku panjang berwarna kuning. Kalau kamu tak beli lagi, gunakan sahaja buku tulis karangan semasa kamu di dalam tahun 4. Kalau tak ada juga dah hilang, kamu boleh guna kertas. Sebelum itu, mari kita menadah tangan untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita teruskan pelajaran kita. Objektif pelajaran kita pada hari ini 3.3 menghasilkan penulisan. Ya, kamu akan menulis sebuah karangan. 3.31 menulis draft dan menghasilkan penulisan deskriptif. Kamu akan menulis sebuah karangan berbentuk autobiografi. Karangan autobiografi ialah karangan yang menggambarkan sesuatu benda. Contohnya, aku sepasang kasut. Kita akan cerita tentang asal usul kasut hingga ke akhir hayat. Okey. Pelajaran hari ini secara ringkas, kamu akan menulis karangan deskriptif berpandukan kerangka dan juga gambar. Ada rangka karangan dan juga gambar. Kamu akan menulis karangan yang lengkap. Okey. Mari kita buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4, muka surat 155. Inilah dia, muka surat 155. Kita akan menulis karangan bertajuk Aku Sebatang Pokok Kelapa Sawit. Okey, lihat kita ada pendahuluan, ada isi 1, ada isi 2, ada isi 3, ada isi 4 dan penutup. Dalam buku teks ini nampaknya kamu telah diberikan perenggan pendahuluan dan juga perenggan penutup yang berwarna hijau. Manakala isi 1 bagi perenggan kedua, isi 2 bagi perenggan ketiga, isi 3 bagi perenggan keempat dan isi 4 bagi perenggan kelima hanya diberikan apa? Hanya diberikan kerangka sahaja. Ini kita namakan rangka karangan. Hanya diberikan rangka. Dan juga gambar. Kita nampak gambar pokok kelapa sawit. Ada orang sedang memotong atau menjatuhkan buah kelapa sawit. Kita nampak orang menggunakan kereta sorong menolak buah kelapa sawit dan mengumpulkan di tepi jalan. Kita ada nampak lori menurunkan buah-buah kelapa sawit di kilang kelapa sawit. Dan kita nampak di sebelah tu ada suasana di dalam kilang pemprosesan minyak. Okey, di sebelah kanan pula kita nampak botol-botol minyak. Botol-botol yang berisi minyak masak. Ada nampak seorang wanita sedang menolak troli untuk membayar harga sebotol minyak masak. Diambil botol minyak masak tu daripada rak. Kemudian kita akan nampak juga gambar suasana wanita tersebut di dapur sedang menggoreng ikan menggunakan minyak masak. Akhir sekali awak nampak gambar pokok kelapa sawit ni peta buih pokok kelapa sawit dia ada 1, 2, 3, 4 gambar menceritakan tentang kegunaan buah kelapa sawit. Okey. Mari kita pergi satu persatu dahulu.
Mari kita lihat perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan telah diberikan. Yang mana satu? Yang ini. Yang warna dalam kawasan berwarna hijau. Aku sebatang pokok kelapa sawit. Aku hidup subur bersama-sama dengan rakanku di sebuah ladang yang luas. Aku banyak berbakti kepada peladang. Aku memberikan peluang pekerjaan kepada ramai rakyat di negara ini. Okey, isi atau perenggan pendahuluan telah diberikan. Seterusnya, kita akan menulis perenggan isi satu. Isi satu, tapi kalau dalam karangan dia dah masuk perenggan kedua. Tadi pendahuluan, dia hanya cerita secara dasar, tak masuk lagi idea. Bila masuk perenggan kedua, kita akan gunakan isi satu. Dalam buku teks, isi satu mengeluarkan buah, berbuah lebat, dikait oleh peladang, dikumpulkan di tepi jalan. Yang ini adalah isi satu. Dan juga diberikan gambar peladang sedang menurunkan buah, sedang mengait buah kelapa sawit. Dan juga ada seorang lagi, peladang sedang mengumpulkan buah kelapa sawit di tepi jalan menggunakan kereta sorong. Okey, bagi perenggan kedua, isi satu ini, cikgu telah bantu kamu. Okey, mari kita melihat perenggan kedua yang telah cikgu bantu ini. Setelah aku berumur 4 tahun, aku mula mengeluarkan buah. Ada tulisan berwarna merah. Kenapa saya gunakan warna merah? Sebab ini adalah daripada kerangka karangan, mengeluarkan buah. Aku berbuah lebat. Buah-buah kelapa sawit yang telah dikait oleh peladang akan dikumpulkan di tepi jalan. Jadi cikgu menggunakan isi penting yang terdapat dalam buku teks. Cikgu gunakan untuk membina ayat. Okey, biasanya dalam satu perenggan kita akan bina 3 ayat. Okey, dalam satu perenggan kita akan bina 3 ayat. Ayat pertama kita namakan idea utama. Ayat pertama tu biasanya itu adalah idea. Ayat kedua, huraian. Kita huraikan. Contohnya, mengeluarkan buah. Itu idea pertama. Idea utama. Kita huraikan buah, berbuah lebat. Okey. Bila idea yang ketiga, biasanya kita huraian ataupun kita bagi ayat contoh. Okey, dalam ini kita huraikan lagi. Buah-buah yang telah dikait itu dikumpulkan di tepi jalan. Ingat ada 3 ayat dalam perenggan kedua. Macam mana nak tahu 3 ayat? Kita tengok noktah. Ada 1 noktah, 2 noktah dan 3 tanda noktah. Okey, seterusnya. Perenggan ketiga, isi kedua. Okey. Perenggan ketiga, isi kedua. Lihat dalam gambar yang diberikan. Diberikan rangka atau isi penting dinaikkan ke lori. Dihantar ke kilang. Aku dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kilang. Okey, itu ialah isi penting. Kalau lihat pada gambar, kita nampak lori menurunkan buah kelapa sawit di depan kilang kelapa sawit. Kemudian kita nampak gambar kedua, buah-buah kelapa sawit itu dimasukkan ke dalam tong-tong untuk diproses menjadi minyak. Okey, lihat perenggan ketiga yang cikgu bantu kamu tulis. Seterusnya, buah-buah kelapa sawit itu dinaikkan ke lori untuk dihantar ke kilang. Aku dan kawan-kawanku dikumpulkan di suatu tempat sebelum dimasukkan ke dalam kilang memproses minyak. Okey. Warna merah ni adalah isi penting. Warna merah ni isi penting yang kita ambil dan kita jadikan ayat. Okey. Dalam ayat ini, cikgu hanya bina 2 ayat. Tetapi cikgu buat ayat yang panjang. Ada ayat majmuk. Dua-dua ni saya gunakan ayat majmuk. Macam mana kita nak tahu ayat majmuk? Kita gunakan kata hubung dalam pembinaan ayat. Dalam ayat ni ada untuk, itu kata hubung. Dan, itu pun kata hubung. Sebelum, itu pun kata hubung.
Kata hubung ni kita gunakan untuk menghubungkan 2 atau 3 ayat tunggal agar menjadi satu ayat majmuk. Jadi, walaupun 2 ayat sahaja dalam perenggan ketiga ini, tetapi ayat ini ayat yang panjang. Okey? Mari kita lihat perenggan yang keempat. Isi yang ketiga. Okey, dalam perenggan yang keempat ini, isi pentingnya ialah produk utama minyak masak dijual di pasar raya, dibeli oleh seorang wanita, digunakan untuk menggoreng makanan. Okey, lihat ayat contoh. Kemudiannya, aku telah diproses menjadi produk utama, iaitu minyak masak. Aku dijual di pasar raya yang terkenal di ibu kota. Aku telah dibeli oleh seorang wanita. Apabila pulang ke rumah, aku segera digunakan untuk menggoreng makanan seperti ikan, keropok lekor dan sebagainya. Okey. Perkataan-perkataan yang berwarna merah ini merupakan isi penting yang diambil daripada buku teks. Okey. Dalam ayat ini, dalam perenggan berapa tadi? Perenggan keempat ini, jadi cikgu gunakan berapa ayat? Masih guna 3 ayat. Okey. Agak panjang juga. Okey. Dan cikgu ada tambah lagi. Kita tambah sikit untuk menyedapkan ayat. Okey. Macam cikgu kata tadi, ayat pertama merupakan idea utama. Produk utama. Kemudiannya aku telah diproses menjadi produk utama iaitu minyak masak. Yang ini merupakan idea utama. Kemudian kita huraikan dengan ayat aku dijual di pasar raya yang terkenal di ibu kota. Itu huraian pertama. Huraian kedua, aku telah dibeli oleh seorang wanita. Okey, kemudian cikgu letak ayat contoh. Apabila pulang ke rumah, aku segera digunakan untuk menggoreng makanan seperti ikan, keropok lekor dan sebagainya. Okey, jadi dalam pemerengganan, dalam kita membina ayat perenggan, kita perlu ada idea utama, idea huraian dan juga idea contoh. Supaya karangan kita menjadi gramatis dan lengkap. Okey. Sekarang mari kita lihat perenggan kelima, isi keempat. Okey. Latihan penulisan. Kosong kan? Cikgu tak bantu? Ya. Latihan penulisan untuk kamu ialah membina perenggan kelima, isi keempat. Gunakan isi penting yang terdapat pada muka surat ini iaitu diproses menjadi pelbagai produk. Banyak kegunaan, minyak masak dan margarin, sabun dan lilin. Okey, kita lihat pada gambar. Gambar di tengah-tengah peta buih ini ialah pokok kelapa sawit. Atasnya kita nampak minyak masak. Minyak masak diperbuat dari apa? Dari buah kelapa sawit. Seterusnya, gambar yang kedua tu gambar apa? Gambar sabun. Okey, jadi buah kelapa sawit juga kita boleh jadikan sabun. Maksudnya dari minyak tadi kita boleh jadikan sabun. Okey, gambar yang ketiga. Gambar lilin. Daripada buah kelapa sawit kita boleh jadikan lilin. Gambar yang keempat, margarin. Okey, jadi kamu akan bina 3 ayat sahaja. 3 atau 4 ayat lah, ikut awak. Kamu boleh bina 3 atau 4 ayat menggunakan isi penting ini untuk dijadikan satu perenggan, iaitu perenggan kelima. Ingat mulakan dengan idea utama. Idea utamanya ialah diproses menjadi pelbagai produk. Okey. Lepas tu awak hurai.
Huraian gunakan banyak kegunaan. Okey. Lepas tu bagi ayat untuk idea contoh. Minyak masak dan margarin, sabun dan lilin. Okey. Cikgu nak kamu tulis 3 atau 4 ayat sahaja. Yang lain semua cikgu dah bantu. Jadi bina 3 dan 4 ayat untuk perenggan kelima ini. Itu ialah latihan penulisan pada hari ini. Faham? Okey, seterusnya perenggan penutup. Perenggan penutup telah diberikan. Dalam kawasan berwarna hijau ni. Aku berasa bangga kerana dapat membantu kehidupan manusia. Selain menghasilkan pelbagai barangan kegunaan harian, aku juga mampu memberikan peluang pekerjaan kepada manusia. Ekonomi negara juga akan meningkat. Tamat karangan tentang aku, sebatang pokok kelapa sawit. Okey. Tugasan kamu, selepas kamu bina perenggan kelima tadi, kamu bina perenggan kelima, isi keempat tu, salin semula semua perenggan. Bermula daripada pendahuluan, lepas tu perenggan kedua, isi 1, perenggan ketiga, isi 2, perenggan keempat, isi 3 dan perenggan kelima, isi 4 yang kamu bina tu serta penutup. Tulis dalam buku karangan, buku panjang warna kuning. Setelah selesai menyalin semua perenggan tersebut dengan kemas, pastikan kamu menulis hari dan tarikh. Hari ini ialah hari Khamis, 18 Februari 2021. Tulis tajuk dahulu di atas. Tajuk kita ialah apa dia? Aku sebatang pokok kelapa sawit. Okey, tajuk kena ada. Arahannya menulis perenggan ataupun penulisan. Ikutlah. Okey, bila dah siap semua, ambil gambar yang paling jelas. Hantarkan hasil penulisan tersebut ke Telegram Cikgu Nurli. Faham? Okey. Itu sahajalah pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harapkan kamu dapat menulis sebuah karangan dengan baik. Kalau kamu tak faham atau kurang jelas, kamu boleh WhatsApp cikgu untuk tanya dengan lebih lanjut. Atau kamu boleh tanya terus dalam grup Telegram. Yang mana yang lebih memudahkan kamu. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.